Jadi soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan idmaj? Dia tanya. Dia kata al-idmaj dari segi bahasanya huwa asluhu, pada asalnya at-taqarrub wa dukhul fi syai'i, maknanya menghampiri dan masuk ke dalam sesuatu. Dari segi istilahnya, an yuj'alal mutakallim ataupun an yaj'alal mutakallim al-kalam allazi siqa li ma'nan mutadamminan li ma'nan akhar ghairi musarrahin bihi. Mutakallim menjadikan ayat yang dibuat untuk maksud tertentu juga mengandungi makna lain yang tidak dinyatakan. Wa urifa aidan bi an yadmajal mutakallim imma gharadan fi gharadin au badi'an fi badi'in. Ditakrifkan juga idmaj ini dengan makna mutakallim dia memasukkan satu gharad dalam gharad lain. Okey. Memasukkan satu tujuan dalam tujuan yang lain, ataupun satu kecantikan dalam kecantikan lain. Bihaisu la yazharu fil kalam illa ahadul gharadain. Tapi zahir ayat hanya nampak satu sahaja tujuannya, ataupun satu sahaja kecantikannya. Wal akhar mudmajun fil gharadil ladzi huwa mawjudun fil kalam. Adapun fil badi lah, boleh juga. Yang satu laginya dimasukkan ataupun tersembunyilah dalam yang satu lagi. Gitu. Yang satu lagi itu termasuk ataupun dimasukkan, tersembunyi dalam yang ada. Boleh juga. Dalam yang ada pada ayat. Contohnya ialah firman Allah Ta'ala, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya pujian di awal dan di akhir. Dalam ayat ini udmijat dimasukkan mubalaghah di dalam mutabaqah. Gitu. Dalam mutabaqah. Okay. Li'anna infiradahu subhanahu bilhamdi fil akhirati wahya al-waqtu allazi la yuhmadu fihi siwahu mubalaghatan fi wasfi zatihi bil infiradi wal hamdi. Kerana bersendirian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat pujian di akhirat nanti, iaitu pada ketika tidak ada yang dipuji melainkan dia sahaja. Itu merupakan mubalaghah
dalam menyifatkan zatnya yang tunggal dan mendapat pujian. Hmm. Hmm. Okay. Jadi dalam ayat ni dia ada mubalaghah dan mutabaqah. Cuma dia tak royak mutabaqahnya di mana. Jadi nak tanyalah mutabaqahnya tu di mana? Siapa dia tahu? Di mana ke mutabaqahnya dalam ni? Tak berapa ingat dah tu. Jadi mutabaqah ni maknanya hak tibak hari tu lah. Sebut satu perkara dan sebut hak lawa dia, ataupun sebut hak ijab, lepas tu sebut hak salib. Ada atas ni sikit tibak tu. Tadud pun boleh juga. Tadud boleh, ijab salib boleh, mampu dan tidak mampu boleh, bapa dan anak pun boleh juga. Jadi di sini mutabaqahnya ialah pada awal dan akhir. Awal dan akhir. Sini. Itu adalah mutabaqahnya. Selain daripada tu, dia ada mubalaghah. Gitu. Jadi ada dua badik dalam satu ayat yang sama dipanggil idmaj. Idmaj tu maknanya memasukkan sesuatu benda lah. Sumbat boleh juga. Masuk. Jadi bubuh dalam satu benda tu yang satu lagi. Jadi tak nampak macam dengan satu je. Mungkin kita nampak di sini apa mana? Kita nampak terlebih dahulu al-ula dan akhirah. Jadi mungkin kita nampak mutabaqah terlebih dahulu. Ada pun mubalaghah tu kita tak berapa nampak. Tapi ada mubalaghah sebenarnya. Mubalaghahnya sebagaimana yang dinyatakan itulah. Jadi ada dua perkara dalam satu. Kita panggil dua dalam satu. Gitu. Yang nampaknya satu saja. Yang zahirnya satu. Contoh yang lain pula ialah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ni surah Hud 113. Jadi moga ayat dia ada begitu. 113. Ayat sebelumnya ialah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maknanya kena teguh di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan. Lepas tu wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Fatamassakumun nar. Kalau buat juga, maka neraka akan membakar kamu. Wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Sedangkan kamu
hanya mempunyai Allah Ta'ala sahaja sebagai penolongnya. Tapi kalau kamu buat lagu tu, kamu tidak akan dapat ditolong. Gitu. Jadi, jangan cenderung kepada orang yang zalim. Gitu. Jangan cenderung, maknanya mengikuti orang yang zalim. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan dan telah menyifatkan dirinya apa ni? Dengan keadilan. Fada'allaqa fannal fakhri bi fannil adab. Izzahirul ayah at-ta'dib wa min ajlihi ja'at fi hazal bab al-mau'izatu wa wasful haqqi azza wa jalla bil adli. Gitu. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah memasukkan wa wasafahu bil adli dan telah menyifatkannya dengan keadilan. Ayat ni tu dia gini, kena tengok ayat sebelum dia lah. Kena tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia tu kena ambil juga. Kalau tak berapa nampak. Ayat sebelum dia 113 112. Gini kan. Okey. Jadi maknanya teguhlah dengan apa yang kamu diperintahkan. Jadi balik kat sini. Teguhlah dengan apa yang kamu diperintahkan dan mana ni? Dan jangan melampau. Sudah, terlihat aja. Tak apalah. Jadi maknanya yang kamu diperintahkan itu ialah kamu diperintahkan dengan keadilan. Yang orang yang disuruh dengan jangan terikut-ikut, jangan cenderung itu pula dia disifatkan dengan kezaliman. Gitu. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala telah memasukkan apa dia? Selain daripada hak dia sebut ni, juga menyifatkan dirinya dengan keadilan dengan apa yang dia sebut tu lah. Jadi dicampur seni memuji dirinya dengan seni mengajar adab. Gitu. Dicampur lah kita kata. Seni memuji Allah dengan seni mengajar adab sekali. Kerana dari segi zahirnya kita nampak Allah Ta'ala nak mengajar adab. Maknanya jangan terikut-ikutlah dengan orang yang zalim tu. Nanti terkena api neraka. Gitu. Jadi daripada situlah adanya mau'izah. Ada ancaman api neraka. Tetapi dia juga pada masa yang sama menyifatkan kebenaran. Pada masa yang sama dia menyifatkan kebenaran, kebenarannya Azza wa Jalla sebagai satu keadilan.
Gitu. Maknanya yang mereka tu ialah yang zalim. Zalim lawan dia adil. Yang kami perintahkan ialah yang betul, yang benar, yang adil. Jadi selain daripada mengajar adab jangan gini-gini, juga membubuh sekali dalam itu pujian terhadap Allah Ta'ala. Jadi ada dua maksud di sini dalam ayat ni. Jadi adanya beberapa maksud daripada sesuatu ayat dipanggil idmaj juga. Dua dalam satu. Ia tidak mesti satu seni ilmu badik dengan satu seni ilmu badik yang lain serupa dengan atas ni. Boleh juga gharadun fi gharadin. Satu maksud dalam satu maksud yang lain. Maksudnya nak mengajar adab tapi bubuh juga memuji, seni memuji Allah Ta'ala dengan cara lagu ni. Maksudnya yang mereka tu zalim, yang Allah Ta'ala suruh yang adil, yang betul. Gitu. Jadi dia panggil memuji secara tidak langsung. Memuji secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab bila pasti yang mereka itu zalim, maka pasti juga yang lawan dia ialah adil. Okey. Contoh yang lain pula ialah firman Allah Ta'ala lagi, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Okey. Ni surah Al-Ahqaf 15 yang kata. Maknanya tempoh mengandungnya dan tempoh menceraikannya ialah dalam masa 30 bulan. Okey. Jadi is admaja fihi anna aqallal hamli sintata ashhur. Is yaskutu minas salasina syahra haulaini haulani lirradha. Bidalil qawlihi ta'ala hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ini ayat lain pula. Ayat lain dalam surah Luqman. Okey, ni panjang. Lepas tu begini. Okey. Jadi terjemah ayat dia lah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan tempoh mencerai susunya semua sekali ialah 30 bulan. Hak ni pula mengandung dengan kelemahan demi kelemahan dan tempoh mencerai susunya ialah dalam masa 2 tahun. Okey. Jadi tulislah takut tak nampak. 2 tahun sama dengan 24 bulan. 2 tahun dan 6 bulan sama dengan 30 bulan. Okey. Jadi ada majah fihi maknanya Allah Ta'ala lah telah memasukkan dalamnya ataupun udmija boleh juga dimasukkan dalam ni, dalam kalam ni, bahawasanya sekurang-kurang tempoh hamil itu ialah 6 bulan. 6 bulan. Is yusqatu minas salasin is yasqutu minas salasin syahra haulani. Kerana daripada 30 bulan tu kita boleh buai
2 tahun untuk menyusu. Okay, jadi 2 tahun untuk menyusu tu ialah 24 bulan. Jadi selebihnya 6 bulan tu maknanya tempoh mengandung. Jadi tempoh mengandung paling sedikitnya ialah 6 bulan. Gitu. Jadi mengandung dan berpisah sampai berpisah susunya 30 bulan Allah Ta'ala kata. Jadi paling kurangnya 6 bulan lah tempoh mengandung. Sebabnya 24 bulan lagi tu ialah untuk tempoh menyusu. Gitu. Sekurang-kurangnya lah ni. Kalau lebih pun tak apa. Jadi selain daripada nak royak hak ni, dia nak royak juga sekurang-kurangnya. Gitu. Selain dari nak royak 30 bulan, nak royak juga sekurang-kurangnya 6 bulan tempoh hamil. Okay. Hak ni ialah sebagaimana ada dalam kitab ni lah. Sebagaimana ada dalam kitab ni. Habis dah lah. Dia cuma royak contohnya kalau ayat dia tu maksudnya gini. Tapi ada juga maksud lain. Tu dia panggil idmaj. Kalau dalam kitab Thariqul Wusul dia mari contoh lain. Dia tidak mari contoh ayat Quran lah. Maknanya pun lebih kurang sama. Idmaj maknanya idkhal, memasukkan sesuatu dalam bajunya. Bila dia lipat, masuklah. Istilahnya mutakalim menjadikan ayat yang dibuat untuk sesuatu makna, untuk pujian ke, untuk celaan ke, untuk apa-apalah, apa-apa maksud dia ni, mengandungi makna lain juga. Maknanya selain daripada nak memuji, juga nak mencela. Boleh juga lagu tu. Sehingga kalau orang tu dengar, dia berasa gembira tapi juga merasa kecewa. Ataupun dia juga merasa kecewa tapi juga merasa gembira. Gitulah. Jadi mari dua-dua orang panggil masing-masing. Bedah mani. Jadi amu minal istitba'. Hak ni dia lebih umum daripada istitba'. Kerana istitba' itu khusus untuk pujian sahaja. Istitba' tu mana pula? Istitba' tu sebelum daripada tu. Okey. Jadi moga dalam hak saat ni dia pakai gihak tu selalu. Dan istitba'nya ada ke tak ni? Takut tak ada pun istitba' dia. Jadi dia kata lebih umum. Sebabnya istitba' tu untuk pujian sahaja. Pujian ditambah pujian. Gitu. Contohnya kata Abi Thayyib, uqallibu fihi ajfani ka'anni a'udhu biha al-dahri zunuba. A'udhu biha al-dahri zunuba. Maknanya ataqallabu ajfani fil lail ka'anni a'udhu biha zunubud dahri. Faqad saqal kalam asalatan dibayanitu lillahi. Jadi dia duduk bilai lah. Dia duduk bilai ke apa dia? Duduk bilai bintang ke? Duduk bilai. Kadang-kadang orang tu je kata duduk bilai biri. Ada juga. Nak tidur lah ke mana tak boleh tidur. Bilai biri. Biri tak ada. Gambar ke biri. Ada juga. Jadi saya duduk berkelipah-kelipah mata. Gitulah lebih kurangnya. Seolah-olahnya setiap kelipah mata saya tu membilang dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang masa. Gitu. Jadi ayat ni kalau ada orang nampak bintang, bilai bintang. Kalau rumah dia ada sailing, bilai golai, bilai lah apa-apa. Bilai nombor, start nombor daripada 1 sampai tak habis-habis. Gitu. Jadi asalnya nak cerita pasal malam tu panjang, tapi dia bubuh juga dalam tu. Maknanya apa dia? Asyika yang tu minad dahri. Maknanya menyatakan penyesalan dia lah. Penyesalan dia.
menyatakan rintihan dia terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi selain daripada nak royak malai tu panjang, nak royak juga dia berasa sedih lah. Dia berasa sedih dengan kesilapan dia. Yang itu sahaja contoh dalam idmaj hak ni. Jadi tidak banyak. Okay. Dalam Mukhtasar Ma'ani, dia mari contoh yang sama. Maknanya daripada maknawi juga idmaj an-majasai fi sabihi lafahu fihi, dia masukkan dalam ayat yang dibuat untuk makna puji ataupun lain-lain satu makna yang lain. Maf'ul sani, dia mansub sebagai maf'ul sani, mengandungi kepada itulah. Jadi dia kadang-kadang disandarkan kepada maf'ul pertama. Jadi maknanya mengandungi pujian dan lain-lain lah. Lebih umum daripada istitba' sepuluh dengan saat ini juga. Kerana istitba' itu khusus untuk pujian sahaja. Contoh kata saat ini jugalah. Uqallibu fihi maknanya fillail ajfani. Ajfani tu maknanya apa dia? Kelopak mata. Uqallib tu maknanya apa dia? Buka tutup. Boleh juga bolak balik punya macam pelik. Buka tutup lah. Ataupun kelip-kelip. Kelip-pah dia kata. Jadi seolah-olahnya sedang mengira kesilapan masa. Jadi dia mengandungi ayat untuk menyifatkan malam yang panjang dan juga mengandungi ayat yang menyatakan syikayah minad dahri. Gitu. Jadi ada orang terjemah kesilapan dia. Nombor satu, kesilapannya yang telah dibuat sepanjang masa. Ada kata gitu. Ada kata kesilapan masa kerana apa dia? Telah melambatkan dia. Kita ada juga. Maknanya dia mengadu. Dia mengadu hal kerana masa itu sedang melakukan dosa dan membuat kesalahan kerana tidak mempercepatkan tibanya pagi. Ada juga kata gitu. Ada kata kesalahan dia boleh ada. Macam-macam lah. Sini kata zunuban maknanya zunuban dahri alaihi. Gitulah yang kata. Dosa masa kepadanya. Masa tu berdosa kepada dia. Kerana memisahkannya dengan kekasihnya. Gitu. Kerana memisahkannya dengan kekasihnya. Jadi masa-masa ni, masa boleh juga dipakai dengan makna Tuhan lah. Tuhan. Maknanya Tuhan berdosa kerana Tuhan memisahkannya dengan kekasihnya. Jadi Tuhan tu ke mana pula mari? Sebab biasanya orang yang tidak tidak mempunyai Tuhan, yang ada konsep-konsep ketuhanannya ialah masa dan takdir. Itulah jadi takdir lah kiranya takdir. Takdir telah berdosa kepadanya kerana buat dia jadi gitu. Wa adamu istiqamatil hal la zunubuhu fit dahri. Okay. Maknanya bukan dosa dia dalam bukan dosa dia yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Sebabnya tidak ada masa membilangnya kepada masa. Okey. Sebab tiada makna membilangnya kepada masa. Masa bukan boleh dengar pun. Gitu. Tak apalah, tu lebih kurang makna dia lah. Ada dua makna. Boleh jadi makna kesilapan dia sepanjang masa. Boleh jadi kesilapan masa kepada dia. Gitu. Ataupun takdir lah. Takdir boleh juga.
kesilapan takdir kerana memisahkan kekasihnya. Boleh juga. Seterusnya ialah hak lain pula. Jadi kita nak baca sikit-sikit lah. Baca banyak-banyak pun takut tak masuk juga. Jadi lebih kurangnya gitulah. Hak dalam kitab ni dia lebih detail lagi. Dengan ada ayat Quran yang lebih terperinci lah nampaknya. Idmaj tu. Jadi idmaj tu mudah katanya memasukkan satu gharat dalam ayat yang sudah ada gharatnya. Memasukkan satu badik dalam ayat yang sudah ada badiknya. Gitu. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam.